Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah sentiasa, InsyaAllah mudah-mudahan sentiasa dipayungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dalam bulan yang penuh barakah ini, Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Karim, bagaimana puasa kita hari ini? Mudah-mudahan dia menjadi sesuatu yang meningkat daripada puasa awam kepada puasa khusus, dan kita berusaha untuk sampai kepada puasa yang lebih baik lagi dari hari ke hari, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita bercerita tentang nuzul Al-Quran panjang lebar, dan kita tahu bahawa di hujung daripada penerimaan wahyu Nabi SAW di Gua Hira yang disampaikan melalui perantaraan Malaikat Jibril AS, Nabi SAW dikatakan pulang ke rumahnya. Dan bila pulang ke rumahnya dalam keadaan menggigil, ada sedikit rasa ketakutan, ketidakselesaan, maka yang menyambut Nabi SAW ialah isteri yang tercinta, iaitu Khadijah. Dan kita tahu bahawa Khadijah menenangkan Nabi ketika Nabi berada dalam keadaan gelisah, tidak selesa dan menggigil itu dengan menyelimuti Nabi. Tuan-tuan sekalian, ceritanya sampai di situ. Tapi apa je pula ibrahnya untuk diri kita? Hari ini kita nak lihat bahawa dalam kehidupan kita akan sentiasa nampak bahawa hidup kita, khususnya lelaki yang banyak keluar dan sebagainya, perempuan pun tak kurang hebatnya sekarang ni, kita akan berada dalam suasana stres, resah gelisah, suasana tidak selesa dan sebagainya ketika kita pulang daripada, maknanya mencari rezeki dan sebagainya. Maka dalam kehidupan kita sebenarnya, tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada wanita. Memang banyak kelebihan-kelebihan wanita ni. Antara kelebihan wanita ialah dia boleh cuti dalam bulan Ramadan. Lelaki tak boleh kan? Jangan buat pasal. Dan wanita juga ada kelebihan yang lebih jauh daripada itu. Apa dia? Wanita ada kelebihan dalam memberikan ketenangan. Itu sebablah tuan-tuan sekalian, sifat menenangkan ini seolah-olah sinonim dengan perempuan, dengan wanita. Itu sebab juga hanya wanita ada apa yang dinamakan sebagai rahim, tempat di mana kita bermula dalam kehidupan kita. Selepas alam roh, maka kita akan berjumpa dengan alam rahim. Dan sifat rahim itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat penyayang. Penyayang. Itu sebab kalau kita sebut seorang wanita yang penyayang, kita akan kata wanita itu ada sifat keibuan. Tapi cuba kita tengok lelaki yang sifatnya penyayang. Ada tak kita kata lelaki itu bersifat kebapaan? Susah kan? Macam tak kena je. Tapi bila kita sebut wanita ada sifat keibuan, merujuk kepada sifat penyayang dan adanya ketenangan dekat situ. Dan wanita sebenarnya ada kelebihan itu, iaitu boleh menenangkan. Dan kalau kita tengok dalam peristiwa Nabi dan isteri Nabi Khadijah, dekat situ ada peranan besar yang ditunjukkan oleh Khadijah, iaitu menenangkan Nabi SAW. Dan saya nampak sebenarnya dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita juga dapat melihat bahawa peranan wanita dalam banyak-banyak peranan, antara peranannya adalah wanita, peranannya adalah menenangkan lelaki. Jangan bagi lelaki huru-hara. Maknanya dia ada ruang untuk menenangkan lelaki. Bagaimana untuk seorang wanita itu menenangkan lelaki? Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tahu bahawa perintah besar kepada wanita ialah untuk memelihara auratnya. Dengan terpelihara aurat wanita, lelaki-lelaki akan tenang. Kita pergi ke mana-mana tempat tuan sekalian, dan tempat itu kita jumpa wanita, dan wanitanya menutup aurat dengan sempurna. Apa rasa seorang lelaki? Dia akan rasa tenang tuan sekalian. Tak rasa tak tentu arah dan sebagainya. Dan kalau kita bezakan pula pergi ke bazar Ramadan tuan sekalian, dan wanita ada macam-macam pakaiannya, apa jadi pada lelaki yang pada awal pagi, sejak bermula daripada sahur sampailah azan subuh, menjaga penglihatannya, menjaga puasanya, bila sampai dekat bazar Ramadan pukul 5, 5.30, pukul 6 dan nak dekat-dekat maghrib tu, hilang dia punya ketenteraman, hilang dia punya ketenangan, hilang dia punya fokus kepada puasanya.
malah menjadi huru-hara dengan pandangan pelbagai terhadap wanita dengan pakaian-pakaian yang pelbagai. So jelas dekat sini mengingatkan kita bahawa wanita ada kuasa besar, peranan besar dalam menenangkan lelaki, iaitu syaratnya ialah dengan memelihara auratnya, memelihara pakaian, memelihara apa lagi? Percakapan, memelihara perlakuan dan tindakannya. Maka dengan cara itu tuan sekalian, jelaslah kepada kita bahawa ada nanti situasi-situasi yang akan membawa kepada tenangnya seorang lelaki. Tenangnya seorang lelaki. Dan bila lelaki tenang, tuan sekalian, dan perempuan menjaga maknanya auratnya, maka masyarakat pun akan jadi orang kata penuh dengan kesantunan, yang menjadikan huru-hara, pelbagai perkara berlaku, gejala sosial berlaku kerana proses memelihara aurat dan juga peranan wanita menenangkan lelaki itu tidak berlaku. Lelaki jadi huru-hara dengan macam-macam perkara yang dilakukan oleh wanita. Jadi itulah sebabnya tuan sekalian, diberikan garis panduan yang sangat jelas oleh agama kita dalam proses untuk membawa peranan wanita menenangkan seorang lelaki. Dan tuan-tuan sekalian, kita juga nampak dalam peristiwa ini bila Khadijah, isteri Nabi, menenangkan Nabi dan kemudian dibawa datang kepada Nabi seorang yang dapat memberikan satu lagi rasa tenang Nabi, iaitu orang, kita panggil macam mana ya, orang ketiga lah tuan sekalian. Orang ketiga iaitu Warakah bin Naufal dibawa kepada Nabi oleh Khadijah, dan Warakah bin Naufal memberikan lagi orang kata kekuatan kepada Nabi untuk memberitahu kepada Nabi, bersabarlah wahai Muhammad, kerana apa yang kamu lalui ini adalah sesuatu yang sudah pun dilalui oleh Nabi-Nabi yang terdahulu daripada kamu. Maknanya kamu menjadi pilihan sebagai Nabi dan Rasul junjungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini juga ada sesuatu yang boleh kita pelajari. Kita nampak dengan jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajarkan kepada kita dalam proses kita nak membawa sesuatu maksud, dengan berdua tu kadang-kadang boleh menyebabkan sukar untuk dapat ketenangan dan sebagainya. Maka diberikan jalan untuk adakan orang ketiga yang lebih berautoriti supaya sesuatu itu dapat diperjelaskan dengan lebih harmoni dan lebih baik lagi. Dan itu berlaku dalam proses Khadijah membawa Warakah bin Naufal berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada peristiwa nuzul Al-Quran, untuk menenangkan Nabi, menyatakan kepada Nabi bahawa apa yang dilalui oleh Nabi adalah sesuatu yang biasa dilalui oleh Nabi-Nabi yang sebelumnya. Kita pun dalam kehidupan kita kadang-kadang ada proses, maknanya ialah berlaku perselisihan dalam nak menenangkan diri kita, antara kita dan juga pasangan barangkali. Maka apa jalannya? Jalannya adalah mendatangkan orang ketiga lah tuan sekalian. Orang ketiga dalam arti kata orang ketiga yang berautoriti, yang dapat memberikan buah fikir yang lebih baik, sudut pandang yang lebih jitu dalam merungkai permasalahan yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan kalau katakan kita lihat dalam kehidupan kita juga, kalau katakan dua orang berbicara dan melihat sesuatu isu, maka bila datang orang yang ketiga, maka kita akan dapat sudut pandang dan juga orang kata buah fikir yang berbeza pula. Jadi itu sebablah dalam agama kita diajar dan dianjurkan kepada kita untuk sentiasa bermusyawarah. Dan musyawarah itulah jalan untuk mendapat keberkatan, di samping untuk melihat apa lagi jalan-jalan ataupun kita kata pilihan-pilihan yang boleh kita lalui dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi mari sama-sama kita melihat dalam kehidupan kita ni, bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian, pelik kalau masih zaman sekarang ni ada lagi isu-isu berebut nak balik kampung kan. Jadi bila berebut nak balik kampung, apa jadi tuan sekalian? Maka bermasam mukalah kita, maka kena cari orang ketiga tuan sekalian. Kadang-kadang barangkali anak ataupun orang lain, ataupun kita sendiri dengan rasional kita mencari jalan ketiga kita untuk macam mana nak menyelesaikan permasalahan tersebut. Kadang-kadang pilihan anak-anak dalam menentukan kehidupannya, sekolah, apa jugalah, pakaian, kehidupan dan sebagainya, kadang-kadang kita boleh datang sebagai orang yang memberikan pandangan dan buah fikir. Tapi dalam masa yang sama kita kena mengingatkan diri kita bahawa pandangan orang ketiga kadang-kadang boleh membuka minda anak-anak kita untuk menerima pandangan tersebut.
Biasa kan berlaku dalam kehidupan kita. Kita sebut, dia tak ikut. Tapi tiba-tiba ada pakar motivasi sebut, dia kata kena belajar bersungguh-sungguh. Dan dia balik, dia beritahu kat kita, saya nak belajar sungguh-sungguh. Apa pasal? Pakar motivasi kata macam tu. Kita bagi tahu kat anak kita, buka puasa kena makan buah korma sebab itu sunnah Nabi. Dia tak nak. Tapi bila dia pergi sekolah, ustazah dia bagi tahu kata, ataupun ustaz dia bagi tahu kata, korma itu sunnah Nabi, mulakanlah buka puasa dengan korma. Bila balik hari kedua, dia bagi tahu kata, mana korma? Kenapa nak makan korma pula? Semalam abah bagi tak nak. Oh, ustaz kata, ustazah kata, korma tu sunnah Nabi. Nampak tak sekalian? Perkara itu fitrah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang pandangan orang ketiga dalam kehidupan kita, guru baik, siapa juga, akan memberikan pencerahan kepada diri kita untuk melalui kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Dan mari sama-sama kita lihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 1 yang bermaksud, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu iaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yakni Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada sesuatu yang boleh kita pelajari daripada motivasi kita hari ini. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.